Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالكفرة السحرة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini sama-sama kita boleh berkongsi pula di dalam majlis khusus tiap-tiap malam Selasa hari Isnin tentang sejarah at-tasawuf dan sufi. Setelah daripada kita kemukakan kepada umat masyarakat asal nama tasawuf ni mari daripada mana pada perjumpaan kita yang telah lalu, malam ini kita nak mari tengok pula bilanya timbul muncul mazhab as-sufi. Mazhab sufi ni bila ya timbul dia? Muncul bila? Naik mari bila? Tersebar tu masa mana? Jadi pendapat alim ulama kita tentang ahli sejarah yang mengemukakan akan ini perkataan akan ini sejarah ni berbagai-bagai pendapat, yakni berbagai-bagai pendapat di dalam masalah tentang timbulnya tasawuf. Tapi nak buat kesimpulan dengan cara mendalami dan halusi itu, bilanya timbul ilmu tasawuf dengan cara halusi lah, dan di atas tangan siapa itu tu tak ada siapa di kalangan ahli sejarah sendiri pun boleh nak memutuskan.
Jadi perkara yang wajib bahawa kita tak boleh nak syak lagi kata tasawuf ni ataupun sufiyah ni tidak termakruf. Makna kata tidak jadi termasyhur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini nama ni tak ada masyhur malaikat lepas daripada qurun al-mufaddalah, daripada kalangan generasi sahabat, tabi'in dan atba'it tabi'in. Itu yang boleh kita menyatakan kepada umat masyarakat. Ini khulasah daripada berbagai-bagai bukulah yang alim ulama kita tulis mari kemukakan kepada umat masyarakat. Sebab kita umat Islam adalah ummah yang nak terimakan satu perkara pasti kena ada alasan. Alasan yang dicatat, yang dituliskan oleh alim ulama kita di dalam kitab-kitab yang mereka itu kemukakan kepada umat Islam. Itu cara pengajian agama Islam kita. Bukan duk royak tak tahu mari di mana, sanaran tak tahu mari dana, itu bukan. Itu bukan cara kita nak terimanya ilmu pengetahuan. Berkatanya seorang nama Munufi As-Sufi, tidak diitlakkan kalimah sufiyah ni di atas jemaah mana-mana, malaikan pada kurun yang kedua Hijri kata ya. Iaitu malaikan pada kurun kedua Hijri. Dan berkatanya lafaz sufi ni, kalimah mufrad ni orang awal-awal, walaupun kita royak dah tadi kata benda ni royak dengan cara ala sabilil ijmal, kita nak pergi tafsil dengan cara dakik malhalusi tadi itu, tak ada di kalangan ahli sejarah tu berani nak jamin. Nak royak kata dia timbul sekali pun, timbul pun tak jadi jelas juga kata bila. Tak serupa dengan jalan ni mazhab salaf, tak serupa dengan jalan ni orang tulis hadis ke gapo, hak tu cerak nyata molek kata bila-bila. Sejarah mari lagu mana, tarikh kita ni hijrah lagu mana, hak tu nyata molek. Tapi hak ni dia tak nyata, tak jelas kata. Itlaknya setengah daripada ulama dia kata sufi ni, kata sufi ni mula sekali digunakan, yakni mensifatkan seorang nama Jabir ibn Hayyan al-Kufi. Jabir anak Hayyan al-Kufi, orang Kufah. Dialah makna kata ahli sejarah kata mula-mula orang itlak kata dia ni sebagai sufi. Adapun sirah jamak sufiyah tadi itu timbul pada tahun yang ke 199 Hijriah. Lafaz sufiyah tu timbul pada tahun 199 Hijriah. Ghaliknya sakut paut mazhab ni makna jalan ni ia berkesan dengan Farisiyah. Berkesan dengan Farisiyah dan Hindiyah. Hindus makna kata. Daripada India al-Qadimah hak dulu. Mereka-mereka yang zuhad, yakni mereka-mereka yang jadi orang-orang yang suka wa amal ibadat di dalam agama Hindus dan agama Farisi. Jadi orang Islam zaman tu zaman timbulnya sufiyah ni makna kekurangan orang yang terlibat dengan sufiyah ni zaman hak timbul ni iaitu kurang daripada ilmu pengetahuan. Kita boleh tengok sungguh mereka yang dakwa diri sebagai sufi ni kalau kita tengoknya galik ke tak ada belajar mana, kurang daripada ilmu pengetahuan. Sampaikan sekarang yang kita duduk ni pun begitu. Ghaliklah kita kecek bukannya di atas afrad yang tertentu. Ghalik tu begitu. Suka duk pesing pelak-pelak tadi tu dia berkesan daripada
perkara yang dia tengok berasa kata benda tadi itu molek bagi dia. Yang molek selalu kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan, dia molek selalu. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam ini kena berilmu pengetahuan kena. Dasar kita tu gapo, cara kita nak faham agama tu lagu mana, kena ngaji we tahu tu. Dak tu ya terlebat dengan perkara-perkara lagu ni. Apabila terlebat gidah nak hundur kelik tu payah. Payah benar-benar kerana terlekat dengan gotu, terlekat dengan begoning. Sebab itulah ilmu pengetahuan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul yang disampaikan oleh warasatul anbiya sahajalah yang jadi sebabkan frisai nak jagakan kita daripada juluh dan jadi terlebat dengan perkara-perkara kita sebut tadi. Setengah daripada mereka yang berkesan dengan cara mikir Farisiyah dan Hindiyah ni seorang nama tokoh sufi zaman tu lah, yakni nama Abduk, nama Abdukah, hamba engkau. Tu. Yang mati di Baghdad pada tahun 210 Hijrah. Pada tahun 210 Hijrah. Makna kata orang apabila kita tengok tadi tu wa ima di Kufah, wa ima di Baghdad, wa ima di Basrah. Sebab sininglah tempat timbul benda pelak-pelak. Khawarij pun timbul tempat dia. Qadariyah pun timbul tempat dia. Dan firqah-firqah yang jadi pelak-pelak pun banyak timbul di Baghdad. Zaman dulu lagi bukan sapaka, bukan makna kata benda tak boleh kita nak sebut, tak zaman dulu lagi ahli sejarah. Sebab di sinilah hak Nabi royak kata hunalika yatla'u qarnus syaitan. Di sana timbulnya tanuk-tanuk asy-syaitan. Tetapi inqalaba, setengah daripada manusia tadi itu dia ubahkan makna hadis, ubahkan sejarah daripada sejarah alim ulama kita tulis, dia ambil hadis yatla'u qarnus syaitan itu gelepat hau di Ar-Riyadh. Kita hau di Makkah Al-Mukarramah. Perkara ni adalah perkara yang tak benar dan zalim pekerjaan umpama tu. Kerana gapo? Kerana di Riyadh tadi itu bukan tempat yang yatla'u qarnus syaitan. Hadap berlakunya cuba kita tengoklah dalam sejarah kita sebagai ngaji. Orang ada habuai tak kena royak gapo dah dia. Dia lagu tu kot dia lah. Tapi kita orang ngaji, orang boleh nak buat kaji orang nak dengar dengan alasan. Cuba kita perhati tengok. Di Baghdad belaka timur benda pelak-pelak. Walaupun kita tak nafi kata di sana ada kebaikan, yalah, akan tetapi di sana Hussein Hasan lagu mana jadi? Hasan kena bunuh di mana? Ali kena bunuh daripada mana? Khawarij timur pada mana? Murji'ah, Jahmiyah, apa nama ni timur daripada mana? Semua Mu'tazilah daripada mana? Boleh kita kecek dalam sejarah tadi itu supaya dengan Nabi kata sungguh. Supaya dengan Nabi kata sungguh. Walaupun kita tak cela kepada bombing, tetapi kita cela kepada ahwal hak berlaku. Kalau cela pada bombing, gak Mekah tak cuci lagi sebab tempat jahiliyah dulu. Ya bukan kita cela di bombing tu, cela di keadaan penduduk tu. Makna kata timbul benda hak pelak-pelak mari kok tu kata. Ini satu peringatan yang pentinglah bagi kita. Yang penting. Kita ni pun usaha jugalah, alim ulama kita ni usaha dengan cara sungguh-sungguh pada nak memberikan keterangan kata ilmu tasawuf ni ya lalu mari mana kalau kita nak tengok balik sejarah hak berlaku ni. Sekadar mana hak kuasa ulama kita bawa datang dan kita boleh ittilak, boleh tengok kitab-kitab apa yang dinyatakan oleh alim ulama kita. Dengan sebab saya sendiri ni, saya mengaji Qismi Usuluddin, wajib kita nak mengaji sejarah ilmu tasawuf daripada Jamiah Al-Azhar. Zaman kita ni, ya ada kitab dia sejarah lagu mana, teori dia lagu mana, kedudukan dia lagu mana. Doktor hak mengajar tu doktor tasawuf. Ya takhasus kok tu dah kamar dia suluk pokok tu juga. Nak ayat kata kita kecek ni ada hak di sini kita nak kecek sebab kita belajar mari
dengan cara yang bagus, yang baik. Dengan sebab itu, Sufiyah ni dibagikan oleh ulama yang ada beberapa cara memikir ideologi dia. Tapi kalau nak bagi dengan cara kasar-kasar, ia tubik pada dua. Kalau kita nak tengok pada jalan ni dia, lebih banyak daripada 500 jalan ni. Orang panggil turuk. Tariqah tu jamak turuk. Ada tariqah tu, tariqah tu, tariqah tu, tariqah tu. Banyak. Lebih daripada 500 tariqah. Hak tu masa kita mengaji dulu. Sekarang lah ni kalau kita itilak baru, tengok baru, boleh jadi sampai 1000. Jalan ni, mereka duk jalan mari. Tetapi kita tak ada nak kecek di tariqah. Sebab apa jadi banyaknya? Sebab tiap-tiap madrasah ia ada guru dia. Tiap-tiap madrasah ada guru dia. Umpama madrasah Asy-Syazuliyah ada guru dia. Madrasah Ja'fariyah ada guru dia. Tak panggil madrasah, panggil tariqah. Jalan ni, tariqatus Sufiyah ni, tariqah Ja'fariyah. Tariqah Asy-Syazuliyah. Tariqah, Naqsyabandiyah. Tariqah Ar-Rifa'iyah. Tariqah tu, berbagai-bagai tariqah. Kalau nak bilai tu, masa dulu tadi, masa kita duk mengaji tu, ulama kita bilai 500 lebih dah. Lepas kita tinggal mari tu, dalam arti kata, tak ada buat ukuran baru tadi tu, kalau kita tengok, hak ulama lain pula, tolong ukur kita tengok, tajawaz 1000. Banyak lebih pada 1000. Tu dia. Mereka ini ambil cara memikir. Cara memikir mereka tak ada payah. Nanti kita tengok lagu mana cara dia, insya-Allah taala. Maka cara kita nak bagi dengan cara kasar-kasar supaya kita tak jadi pening. Cara kita nak ngaji ni, ngaji jadi jelas. Kasar-kasar cara nak bagi gini. Ulama lah tolongnya bagi sini ni. Yakni setengah dinamakan Sufiyah al-ghulah fil ibadah. Makna kata Sufiyah yang melampau tentang masalah ibadat. Dia suka wa amal ibadat, tapi melampau. Melampau sampai ke merengkakan amalan-amalan ibadat. Rupa semaya pun ya rengka, rupa azkar tu cerak dah, rupa zikir pun ya rengka, rupa baca Quran pun ya rengka, berbagai-bagai rengka. Kenapa? Kerana dia kata nak membanyakkan dalam masalah amal ibadat. Asal kalau pada masalah amal ibadat, kalau kita amal banyak, tak apa. Tapi we duduk di atas bantas. Supaya Nabi kata, salatul laili mathna. Semaya malam ni 2 rakaat. Gagah nak buat boleh 1000 rakaat lah pergi. Tak ada apa. Nampak tak tu? Gagah nak semaya 1000 rakaat tiap-tiap malam. Dua rakaat salah. 2 rakaat salah. Okey, tak apa. Boleh. Tak nak buat 99. Tak. Nak buat 900 rakaat. Lah, tak ada apa. Boleh. Tetapi rengka tu tak boleh. Mereka ini, dia bukan sekadar kata dia nak semaya, pasal nak banyak gitu, puasa nak banyak, baca Quran nak banyak. Bukan gitu. Dia rengka perkara tadi. Kita kena beza di antara jenis amal ibadat yang dia nak banyak situ, okey, tak ada apa. Tapi nak banyak amal ibadat sampai ke rengka ke syariat, ni tak boleh. Apa tak boleh rengka? Tak boleh rengka lah sebab kita ada Nabi. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, tak apa. Tuhan suruh semaya ikut mana semaya lagu mana. Ni dak Nabi ada semaya buat gini. Baca Quran buat gini. Zikir begini. Yo ayat mari siap-siap. Kita nanti turut jelah. Ini orang panggil Sufiyah, hak ghulah, hak yang melampau tentang apa? Tentang amal ibadat. Ni satu pihak. Ataupun nak dipanggilkan, kau panggil ghulah fit ta'abbud, pada masalah amal ibadat. Boleh, tak ada gapo, boleh panggil belaka lagu tu. Nampak tu tak? Jadi balik kita nak royak kata, kalau kita puasa banyak, boleh tak? Boleh. Jangan puasa 2 hari raya dan hari tasyrik kan sudah. Dan hari syak, tak ada masalah. Puasa hari mana-mana pun. Tapi kita rengka puasa, tak boleh. Kita semaya banyak boleh tak Tok Guru? Boleh.
Tapi kalau kita rengka cara nak sembahyang, tak leh. Tu ya. Nak baca Quran banyak boleh tak? Boleh. Tapi nak rengka Quran cara baca, tak leh. Nak berzikir banyak tak? Boleh. Tapi nak rengka cara berzikir boleh tak? Tak leh. Beza. Buat beza di antara dua tu. Itu tak? Tetapi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gitu. Sebaik-baik contoh tauladan pertunjuk dalam masalah amal ibadat iaitu contoh tauladan yang dicontohi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hak tu hak molek sekali. Nampak tu tak? Supaya kita nak faham kata cara kita nak mendekati Allah Taala tadi itu kena pergi dengan cara dia. Mereka ini ambil mana cara mereka dakwah kata mereka jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Dakwah kata mereka mimpi Nabi meroyak dalam mimpi suruh amal gining dan gining. Sebab tu apabila kita tanya, dia tak ada senarai daripada Alkitab, tak ada senarai daripada As-Sunnah. Tak ada. Ada ambil dari mana? Ambil daripada mimpi, ambil daripada jumpa dengan Nabi dengan cara yaqazah, dengan lahir-lahir gining. Itu orang panggil kata perkara yang duk dibicar dalam agama. Tetapi adakah jumpa dengan Nabi hidup-hidup dan mimpi di dalam tidur tadi itu sebagai sandaran agama Islam? Itu ijma' ulama kata bukan. Ijma' ulama kita kata benar tu bukan daripada masadirut tashri'iyah. Dasar cara kita nak gantung dalam urusan agama. Bukan ada. Kemudian, kalau gitu mimpi tak ada nak pakai langsung untuk guru. Boleh. Selama mana? Selama mana tak berlawan dengan syariat. Boleh kita mimpi. Kita boleh nak pakai mimpi tadi. Tetapi selama mana dia berlawan dengan syariat? Tak boleh. Lah mana berlawan dengan syariat? Masalah kita kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajarkan satu perkara kepada kita seumpama azkar pagi petang masalah. Nabi Muhammad hajar cara balik pagi baca megani, balik petang baca megani. Tiba-tiba yang mari dalam mimpi dia kata Nabi Muhammad ni suruh baca hak lain daripada hak ni. Bahkan hak mimpi ni lebih daripada hak ni. Hak tu tak boleh. Galik ke sufiyah yang tak ada duduk di atas bantasan, lagu tu ya jalan. Awak apa boleh jadi lagu tu? Kerana mereka itu kurang daripada ilmu pengetahuan. Kurang daripada Quran, kurang daripada hadis Nabi, kurang daripada sejarah hidup para salafis salih. Itu dah. Ini cara nak kita faham jadi jelas. Kemudian seterusnya ada di sana panggil sufiyah al-aqaidiyah. Sufi yang ghulu fi aqaidi. Makna yang melampau tentang pegangnya. Hak ni hak berat ni. Hak ni hak berat. Beza jauh. Lah mana? Tengok. Sufi hak pesing aqaidiyah ni sikit lagi. Sufi hak ta'abudiyah ni hak ghulu tentang masalah amal ibadat ni, rupa dia hak dia kelajak tu membawa kepada silap jalan dia ni seumpama masalah doa. Ad-du'a, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa-doa ni iaitu al-ibadah. Maka doa ni Nabi kata ibadah, tak boleh kita paling pergi seru lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufiyah yang melampau tentang masalah doa, dia pergi seru lain daripada Allah. Dia seru kubur, dia seru rijalul ghaib panggil. Serunya perkara-perkara yang ghaibiyah. Kalau dia bawa data hadis mari sekalipun, tetapi apabila hadis tadi, terutama hadis dalalah dia tadi sanak pun tak rak, kita kata kalau sah sekalipun, kalau dia berlawan dengan sarihul Quran, maka hadis tu kita tak kena tawakuf. Sebab Tuhan kata terang dalam Quran, fala tad'u ma'allahi ahadah. Jangan seru serta Allah Ta'ala itu mana-mana pun tak boleh. Maka sufiyah pesan ni ia nak seru lain pada Allah Ta'ala. Juga dalam masalah sembelih. Az-zabhu, sembelih. Sembelih ni ibadat sebab Tuhan suruh wanhar, suruh sembelih. Sembelihan itu sembelihan tadi itu sembelih tadi itu adalah ibadah.
Mereka Sufiyah yang melampau tadi tu, dia nak sembelih sampai ke Tok Wali dia. Sembelih untuk Tok Wali. Sembelih tadi itu untuk Nabi Hud, Nabi Gotu, Nabi Begani, sebagaimana mereka itu buat kerja sampai ke hari ni lah. Itu orang panggil kata melampaui, yang membawa kepada jatuhnya agama seseorang kalau ia buat tu dalam keadaan erti. Kalau tak erti, ulama kita kata uzur lagi. Setengah ulama kata tak dah, masalah ni terang-terang dah. Tapi hak kita jalan, ia uzur lagi, wajib kita kena berikan keterangan kepada dia. Kalau degil, situ baru jatuh agama. Ada ke tak? Tak ada buat apa. Dalam negara kita ni pun ada. Tapi Alhamdulillah, ulama dulu-dulu tadi tu buai tu habis daripada cara-cara memikir orang Melayu kita. Tapi hari ni, Sufiyah daripada Hadral Maut nak membangkitkan ajaran khurafat umpama tu nak timbul klik semula pula. Awak apa? Kerana Tuhan pun ya bahasa dia lah sunnatullah, ya ulang alik. Nah, ulang alik, wa tilkal ayyamu nudawluha bainan nas. Generasi ke generasi kena buat kerja sama. Itulah sunnatullah ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini. Dan di sana, tu habis dah masalah melampau tentang amal ibadat. Dan Sufiyah yang melampaui tentang masalah pegangi. Balah mana melampaui tentang masalah pegangi? Sehingga dia pegang kata diri dia dengan Tuhan benar tula. Tu orang panggil puak-puak ittihadiyah, al-hululiyah. Allah Ta'ala dengan makhluk benar tula. Sama sahaja, tidak ada beza. Maka Sufiyah yang pesen tu tak syak lagi kata dia tu bukan orang yang beriman dan bukan orang Islam. Seumpama Sufiyah daripada madrasah Ibn Arabi dan Hallaj. Dan puak-puak tu bukan Sufiyah yang sekadar nak amal ibadat, nak mendekati kepada Tuhan, bahkan ada pegangi dia buat sama di antara Tuhan dengan makhluk. Bahkan dia tadi itu pegang kata orang taat dengan orang maksiat di sisi Tuhan serupa. Sebab dua-dua tadi itu makhluk Tuhan belaka. Maksiat pun Tuhan kandak, taat pun Tuhan kandak. Depan Tuhan sama ya, walaupun tak sama di sisi pandangnya manusia. Hak tak sama di sisi pandangnya manusia, itu kelas lapisan bawah. Hak tinggi di kalangan kita, ahlul maksiyah dengan ahlul ta'ah sama sahaja. Itu dia. Ini panggil Sufiyah. Apa nama ni? Ghulu fil aqaid. Yang ada di tempat-tempat negara-negara orang putih, orang barat, ada Sufi pesen ni. Dan baru-baru nak timbul tempat kita. Nah, baru-baru nak timbul, baru-baru nak muncul timbul di tempatan kita. Ini kita kena tahulah supaya kena jagakan diri kita. Sufiyah aqaidiyah ni orang putih suka sekali dengan dia. Sebab dia tahu kata hak ning lah yang jadi pembantu besar bagi dia. Orang barat suka sekali dengan dia. Sebab apa? Sebab hak ning lah orang panggil kata nak buat Islam tadi tu jadi rutuh daripada dalam. Ya rutuh daripada dalam, dan jadinya orang Islam tadi itu hamba dan mangsa kepada barat. Ha ni. Panggil Sufiyah aqaidiyah. Ni hak ni kita kena duk tengok sungguhlah. Kena duk tengok sungguh. Baik, itu kita nak bagi dengan cara kasar-kasar, dan lagi kita akan nak mengaji tu. Lagi kita nak tengok dengan cara pendetailan dia lagu mana. Lagi akan insya-Allah taala biiznillah taala. Kemudian haqiqatus sufi di sisi mereka yang berikan, di sisi mereka, makna kata ulama mereka ni berikan definisi, berikan ta'rif ni, yang bahasa Sia kata ni balah mana hak dia mau beri. Kita nak tahu juga daripada hak dia beri itu. Sebab kita royak kata sufi ni ada sufi yang molek, ada hak kita kecek ni sufi yang tak molek. Maka kita nak buat pecah di antara dua.
Nak pecah di antara dua ni supaya berapa? Supaya kita tu boleh beza hak mananya kena, hak mananya salah. Dengan alasan dan penjelasan lagu tu. Jadi sufi ni yakni mereka yang terasa di hati dia. Ni ulama hak dia berilah. Setengah daripadanya Imam Al-Junaid. Dia kata gitu. Dia kata sufi ni gapo sufi. Sufi ni mana mereka yang terasa hati dia tu sejahtera selamat daripada dunia. Makna kata dunia tadi tak kuasa nak menguasai hati dia. Tu sufi hak sungguh tu lah. Asal usul dia tu. Seperti mana selamatnya hati Nabi Ibrahim. Selamatnya hati Nabi Ibrahim daripada tertarik dengan dunia. Dunia maksudnya anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga dia kuasa nak taati akan Allah Ta'ala. Tak kala Tuhan memerintahkan kepada dia suruh buat satu perkara, iaitu sembelihnya anak dia, dia boleh tanggung, boleh sanggup. Tu sufi pada asal. Bukan arti sufi yakni buat perkara segala-gala benar nak orang barat itu pujuk dan puja dan jadi nampak elok dengan dia. Itu bukan sufi walaupun rupa sufi. So umpama hak adalah sore tu, tak saya sebutlah dah, ada sore tu dia memperhalalkan belaka hari Christmas, hari perayaan beranak Nabi Isa alaihissalam, yang sebagai hari perayaan orang-orang Nasara itulah. Dia mengkata zaman kita ni harus boleh kita memperayakan perayaan itu, tak apa. Walaupun ijma' ulama kita dulu semua kata tak boleh kita masuk campur dengan perayaan ni, hak tu zaman dia, zaman kita kena ijtihad suku. Itu bukan sufi. Itu apa yang alat senjata bagi barat. Tu dia. Ada mereka itu boleh kita tengok. Nampak tu tak? Mereka itu boleh kita tengok. Kalau sebut tu boleh nak sebut, tak ada gapo. Dicari tengok hak mari di Yaman duduk di Mesir. Hak mari pada Yaman duduk Mesir tu. Tu. Dan dia rakyat kata orang Yahudi ni hak Tuhan duk kata dalam Quran, kata ya benci kita kasih pada Yahudi, tak ada masalah. Ana uhibbul yahud. Aku ni kasih orang Yahudi. Nampak tu tak? Tapi aku benci orang Yahudi hak rapah. Tu jawab beza. Untuk nak mentashwishkan, untuk nak memperhuduhkan ataupun nak jadi kelangkabutkan cara memikir orang-orang hak tak ada. Jadi alat kepada barat sana, jadi alat kepada puak-puak sekularisme, puak-puak apa yang kata puak-puak yang jadi nak membuat beza di antara hidup pada dunia dengan ajaran agama. Ni boleh kita tengok sungguh benar-benar lagu tu. Itu bukan sufi sebagaimana yang diberikan pengertian ajaran oleh tokoh-tokoh ulama kita di sini. Sufi hak sebenar iaitu hati mereka itu boleh terima perintah Tuhan seperti hati Nabi Ismail. Nabi Ismail apa dia bila dengar daripada ayah dia Ibrahim, kata aku nampak di dalam mimpi. Mimpi para nabi-nabi tak serupa dengan mimpi orang lain. Mimpi Nabi iaitu wahyun daripada Allah. Mimpi orang lain bukan wahyu daripada Allah. Sebab tu bukanlah mimpi itu salah satu daripada dasar kita nak terima agama, tak ada. Bukan dasar nak terima agama duduk di mimpi. Tapi tak talak 100%. Selama mana tak belaga dengan syariat, ambil lah. Kalau belaga, talak tutup. Pakai syariat. Itu tak? Dan hati itu senantiasa kena duk jadi kecewa sama. Jadi hazin sama. Seumpama hazin Nabi Daud AS. Ni sebagaimana tokoh dia kata. Tapi di sini ulama sunnah kita dia tak nampak lah. Sebab Nabi minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal hazan.
Ya Allah, ya Tuhan aku, mintalah jauh daripada aku, jauh aku daripada sifat hazan, sifat duka cita. Sebab orang kita lu duka cita sama jadi gapo masa kita ni, jadi rok semsau. Jadi penyakit, mesti penyakit jiwa. Ni tak ada lah. Islam tak ada nak lah tu. Nampak tu tak? Dan fakir seperti fakir Nabi Isa. Fakir dalam Islam ni pun tak ada nak juga. Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr. Ya Allah, ya Tuhan aku, Nabi minta melindung daripada kufur dan fakir. Sebab orang fakir ni kalau Allah sikit dia ambil belaka. Sebab tu dalam Islam kita ni yang nak pesen orang hak ada, dia tak save fakir. Sebab tu tarikh ni ya pesen kata di sisi sufi tadi itu dia kata bagus. Sebenarnya Nabi Isa tak ada fakir pun. Nabi Daud tak ada jadi hazin, jadi rusing, jadi penyakit jiwa, bukanlah. Dan seterusnya ikhlas seperti ikhlas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apalah, benarlah Nabi Muhammad ni adalah orang yang ikhlas. Itu makna sufi hak yang letak mari. Nampak tu tak? Sebab itulah kita reti daripada tarikh-tarikh dia ni supaya nak uwi kita itu boleh reti kata cara lagu mana. Sebab kalaulah kita tak reti terlebat dengan dia pakai duduk situ dah. Ya duduk situ dah. Baik. Dan seterusnya daripada makna-makna yang mereka itu beri, ya gini. Iaitu sufi, tasawuf ni mana kan? Ia kata. Tadi sufi, orang sufi. Tasawuf ni, ilmu tasawuf ni balah mana pula? Yakni tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah. Makna suruh kita bersihkan hati. Nawi kita senantiasa duduk dengan Tuhan. Dan kita tadi itu kena menjauhkan diri kita daripada benda-benda hak tak molek. Tu makna kata ilmu tasawuf. Ni kena dah, tak ada apa molek di sini. Dan serta dia tadi itu ikutan jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bekerja hukum syariat Islam. Ia kena orang sufi ni, ia kena melazimi ilmu tasawuf ni, ia kena melazimi hukum syarak. Sebab itulah kalau sufi hak benar, ia tak buat rengkok juga. Maka kalau orang dah dakwah kata kami orang sufi, tapi kerja dia rengkok saja, bukan. Ya bukan. Hak tu hak tambah mari dah tu, hak lain dah tu, bukan hak sungguh lah. Terkadang dakwah saja. Supaya orang dah dakwah Asy'ari lalaning tu lah. Sebenarnya berasal Asy'ari pas kok lain dah, ia dah kok lain lagi. Jelah tu, hak lain tu. Dakwah tu lain. Tahu mana nak kata dakwah? Alasan tak ada. Alasan tak ada. Apabila tidak ada alasan, maka sudah. Tak alasan, hak perkataan dia tu lah. Kita kata agama nak turut Sayyidina Abu Bakar. Hari pendapat Abu Bakar, perkataan Abu Bakar lah mana dia kata. Amma nak turut Syafi'i, Imam Syafi'i, hari pendapat dia, perjalanan dia lagu mana. Ni riwayat Syafi'i, isi kandungnya tak ada. Boleh taklah tu. Soalah tu buku batal buah tak ada. Tak? Buku batal buah tak ada ni berat. Orang curi lah ni banyak kalau ni sebab kena duk tunggu biar musim buah ni kan. Dia kena duk buku batal saja. Orang mak ada buah dalal tak ada. Ni ya dah. Ni tak boleh lagu tu. Itu makna kata setengah daripada berapa nama? Setengah daripada makna yang ulama sufi tadi itu pengertian, nak faham kata gapo dia. Tetapi hak ni kita kata dekat dengan ahli sunnati wal jamaah mazhab salah ni, ya dekat. Mana kata dia nak jagakan budi pekerti, perangai dan sebagainya. Ada pun sufiyah hak falsafiyah. Tadi tu sufiyah sulukiyah. Cara-cara nak betulkan akhlak-akhlak. Ia tak punah akidah. Akidah ia benar, duk molek sebagaimana Tuhan royak, Nabi royak lah. Tetapi hak ni orang panggil sufiyah falsafiyah, yang dibawakan oleh Hallaj. Hallaj ini salah seorang daripada ulama mereka juga, ulama sufi tapi menyeleweng. Menyeleweng lagu mana? Tu. Yakni dia menyeleweng kata ia wak beza, dia kata. Dia kata mutasawwifah dengan sufi ni ia wak beza.
Mutasawwif orang ni, orang mutasawwif. Mana kata berupa dia serupa orang tasawuf. Adapun sufi, mereka ini hakikat benar. Lagu mana pendapat ia beri? Hak ni orang mutasawwif lah, hak ni sufi ya. Di antara dua ni bezalah mana? Mari tengok Datuk Hallat ini ayat lah mana. Hallat dia kata kalau mutasawwif ni, yakni orang yang buat beza di antara makhluk dengan khaliq. Orang mutasawwif ni mana kata orang yang boleh buat beza di antara Tuhan dengan makhluk. Itu panggil mutasawwif, pangkat bawah lah. Adapun sufi ni mereka yang bersatu zat dia dengan zat Tuhan. Makna zat dia dengan zat Tuhan tu jadi satu. Kalau dia kecek pun bukan dia Tuhan hak kecek sebenarnya. Hak tu sufi di sisi Hallaj. Maka hak ning lah terkadang orang kita hak duk berasa kata dia ilmu naik ke langit tadi, hak tu duk perasa tu ke? Hak duk sengka tadi tu, hak ning lah mana ahli hakikah sungguh. Sebenarnya hak rekah bukan hak hakikah. Hak rekah hak tak ada benar kali. Hak tak ada benar kali, hak bukan hak sungguh kali. Benar khayalan saja. Saya pernah jumpa dengan orang hak memakai cara mikir dengan Hallaj ni. Mula-mula maahlah dia sebut dia turut jamaatit tabligh. Jamaatit ni dakwah tabligh kita. Dia duk turut pergi keluar situ 3 hari 4 bulan. 3 hari 40 bulan. Okey, tak ada masalah. Balik kita tak ada nak pertikai gapo situ. Orang panggil bab tarbiyah mereka. Akhir sekali ni kita lebat kok mana? Wallahu bihi alim. Lah mana? Lebat dengan falsafah Sufiyah Hallaj. Tu dia. Sekarang tak semaya dah. Sekarang tak semaya. Pakai cuma saya ke tuai. Tuai putih asal. Putih jangok lah. Nama apa nama Abdullah juga. Orang Fatani, orang petani. Jadi gitu. Semaya berpodok, duduk tepak supaya sehari tikuh. Kita tengok. Lebat dengan cara mikir ni. Balah tu ke syariat? Balah tu ke agama Nabi Muhammad bawa datang? Tak. Kita duk berasa saja. Berasa saja supaya orang makan dadah tu. Berasa saja so boleh tubai atas udara, berasa gitu, berasa gini. Pada hakikat, siapa? Tu dah. Sebab itulah, apa nama ni, cara mikir Sufi Hallaj tadi itu, orang putih, dia akik tangan sungguh-sungguh. Dan dia bantu sungguh-sungguh. Jalan ni. Tapi ulama Islam kita naik tegak. Beberapa orang ulama sampai ke kufur Hallaj. Boleh kita tengok dalam sejarah, bukan orang lapis kita hak kata kita nanti royak ya. Tapi hak lapis tokoh-tokoh ulama besar dalam agama kita, hak yang diakui oleh ulama juga dan dunia Islam dan Jamiah Al-Islamiyah. Royak. Wak bez kita dengan Tuhan ni benar tula gak. Lah mana? Tu gak kena hak ni gak menayik. Tak ada makhluk, tak ada khalik, dah benar satu. Hak ning. Sebab itulah kesal daripada kesal daripada asal orang nak boleh makan dengan tasawuf Hallaj ni ataupun tasawuf hak pesing ittihadiyah wahdatil wujud ni ya tak lain tak bukan ya mari balik jalan ni ahli kalam. Ya ahli kalam ni ya tak ada orang panggil tarbiyah al-Quran dan tarbiyah sunnah. Akhir sekali kalau masuk hak ni ya pergi sekali lalu. Sebab itulah kita tengok ghalib ke ahlul kalam dengan sufiyah habis ni ya sekali sama. Tu apa kita tengok tokoh khurafat ada di tanah Melayu kita. Sekarang ni duduk di Kelantan tu. Nah, akidah ahlul kalam, cara mikir falsafiyah Hallaj ataupun batiniyah. Lah ni pergi. Ya lagu tu sungguh cara-cara dia. Itu adalah sedikit daripada perkara-perkara yang kita nak kemukakan di sini. Adapun sufiyah yang zaman dulu, hak tu kita kecek balik sejarah umum. Sufiyah hak zaman dulu. Mana kata mula-mula timbul tadi tu ia nak cara tentang falsafiyah aqaidiyah ke, pegangnya ke, kaya nak pergi betul balik
budi pekerti akhlak. Ya lagu mana? Mari kita tengok sini. Hak mula-mula tu, hak mana kata ya ada lapisan juga. Kalau kita nak misal dengan mudah-mudah dengan bahasa Sia panggil run rek. Makna generasi awal, hak awal tu ya lagu ni jalan. Nama Bish Al-Hafi, salah seorang daripada tokoh ulama sufi. Dia kata as-sufi man safa. Siapa dia yang safa qalbahu, akan hati dia lillahi ta'ala. Siapa dia bersihkan hati bagi Allah, itu orang sufi. Ni tak apa. Bersih hati dia daripada hasad dengki, bersih hati dia daripada dusta, bersih hati dia daripada takabur, bersih daripada sifat mazmumah. Hak tu sufi hak sungguh. Ni tak apa. Boleh tak terima tak? Boleh tak ada kata. Sebab al-haqqu ahqqu ayyuttaba. Benar-benar hak tu lah kita ikut utamanya. Tu maknanya gitu. Dan as-sufi yang diberikan oleh ta'rif oleh Abu Hasan An-Nuri, salah seorang daripada tokoh sufi juga, dia kata sufi ni satu sifat bagi sufi ni iaitu senyap apabila tak ada. Ya apabila tak ada nikmat, ia duk senyap, ia tak ada uai-uai. Mana kata ia tak menggapo orang panggil kata tak ada jadi haru-haru. Tak ada nak makan, tak ada nak minum, tak ada tu, tak ada ni. Mula nak pergi bertai orang, nak pergi gotu, nak pergi gani. Sufi pada asal bukanlah tu dia kata. Ya duk dia tunggu, siap sediakan kata apabila putus rezeki, aku ada salah dengan Tuhan gapo ni. Aku selalu kena duk minta apa, selalu kena semaya, selalu kena baca Quran gapo. Ya pergi kok tu. Nampak tu tak? Itu makna sifat sufi hak asal dia kata. Ni kena tak? Kena. Ni kita kata kena. Dan apabila ada dia ithar. Apa makna ada? Apabila ada barang di tangan dia, ada benda, dia beri juga pada orang makan. Dia makan untuk diri, dia beri pada orang. Ni kena tak ada apa. Ni hak mula-mula, sufi hak mula-mula. Sebab itulah ulama dia bagi. Sebab tu ulama sunnah kita apabila dia kecek dek tengah. Hak mana hak salah gini, hak mana hak betul ya gini. Ya tak ada kata kalau balik tu tak terima belaka. Tak. Hak ni hak kita kandak nak ni. Ni hak kita kandak nak je lagu ni. Kemudian seterusnya yakni sufi ni salah seorang lagi dia beri, iaitu Abu Bakar Ash-Shibli ni, dia katakan orang yang senantiasa hati dia tetap dengan Tuhan, dia putus hati dia daripada segala-gala makhluk, mana dia terkaya daripada makhluk, dalam arti kata dia tak ada berhajat putus dengan makhluk, hati dia senantiasa berhubung rapat kait dengan Tuhan. Hak itulah sufi hak sebenar, dia kata. Hak ni pun memang hak kena. Tetapi sufi royak kata aku ni Tuhan ni aku, ni bukan dia. Setengah-setengah daripada orang tarekah tu, dia kata hak tu lah kemocak, dia kata. Kalau hak tu kemocak, pas mana hak galah? Kalau hak tu kemocak, mana pula hak galahnya nak kait? Hak tu hak duk bimbang tu. Apa panggil falsafah, sufi falsafiyah panggil. Ia pelik-pelik benda-benda ni, ia pelik-pelik. Pelik-pelik. Kemudian kita nak mari tengok pula. Nak tengok pula. Jadi lepas daripada kita rayak dah, orang panggil kata mula-mula itlaq, nama sufi ni atas siapa, sufiyah ni atas siapa, pecah cara mikir dia kepada gapo ratik dengan cara taksim ilmi akademik tadi itu kita rayak dengan sudah dah tu. Kita nak tengok kata cara kedudukan sufi ni apabila berkesan di antara dua pihak ni dia duduk lagu mana. Dia duduk lagu mana. Mula-mula jalannya mula-mula iaitu dia bersangat dalam masalah nak menzuhudkan diri. Suka amal ibadat jadi banyak, tak ada lah sikit hak lain tu. Jadi duk banyak amal ibadat, jadi hak ni jadi banyak. Nampak tu tak? Itu satu apa panggil al-mubalaghatu fi zuhd. Mubalaghah pada zuhdi ni maknalah mana? Makna kata dia bersangat masalah dia zuhud. Zuhud dalam Islam kita tak larang pada asal.
Tak ada lari pada asal. Makan wi sikit, tidur wi sikit, kecek wi sikit. Gapo hak pesen kata hak lebih-lebih tu kita buat jadi sikit. Tak apa. Tapi tak say sampai kan jadi zuhud, sampai kan orang tengok jadi lekeh, tak say. Duit ada, pakai selipar cari gitu. Ada macam tu. Pakai kain ni bayar. Kain tak bayar, saya tak? Kain ni tak bayar. Luar dalam tak pakai. Hak ni nyanyi ni. Tak boleh buatlah tu. Pakai baju yang bayar, duit belana. Sebab cara mikir tadi kata, lah kita tak boleh ni, kita kena zuhud dalam dunia. Tuhan tak ada suruh lah tu. Nabi Muhammad SAW ketua dalam masalah zuhud. Kemocok dalam masalah zuhud, ya tak duduk lah tu. Nabi pakai janguk. Nabi pakai molek. Jangan kita berkesan dengan hak tu. Pakai wi molek. Baju wi molek, kain ke kain lah, pakai baju tok ke baju tok lah, kasut selipar, pakai wi molek, tubuh cara wi molek. Kuku-kuku nak kerak gatik rambut-rambut misal-misal berapa cara molek. Ya lagu tu dalam Islam kita. Bukan mana zuhud dia kerudung rambut. Pakai pesen tak tahu kok mana, selipar-selipar pun tak tahu kok mana. Bukanlah tu. Itu bukan zuhud dalam Islam hak sungguh. Imam Malik zuhud. Imam Syafi'i zuhud tapi pakai molek. Zuhud pesen tu hak nak, bukan zuhud pesen pelik-pelik tu. Itu satu itijahat, mana satu aliran. Aliran yang kedua, apa yang kata, yang berkesan dengan cara mikir falsafiyah. Hak mikir, cara mikir falsafiyah ni, di sinilah hak kita biasa dengar gitu, tapi Alhamdulillah, terima kasih pada ustaz tu, ya rajak kelik. Bak apa? Tanasukh al-arwah. Tanasukh al-arwah ni mana kan? Mana orang ni mati, roh tubik masuk duduk dalam orang ni. Orang ni mati, roh ni tubik masuk duduk dalam. Asal roh hak tullah belaka, dia kata. Ini ni berkesan daripada hunud. Berkesan daripada hin. Bukan hak Islami. Roh orang Islam, pegangnya orang Islam, roh hak siapa hak itu. Bukan hak orang lain. Apabila Tuhan cabut, Tuhan letak di satu tempat namanya alam barzakhiyah. Duduk sana, tak boleh mari ke dunia. Nampak tu tak? Tak boleh nak mari kepada dunia. Tak boleh nak saling gitu. Hak tu hak buziyah, hindusiyah, farisiyah. Tapi berkesan kepada sufiyah, falsafiyah. Hak tu kita kena tahu tu. Nampak dah? Hak tu kita kena jaga diri daripadanya. Jangan kita buat mudah tak. Seterusnya, jadi apa yang kita sebut tadi itu, generasi awal mereka, mereka nak mentahzibkan diri dia daripada berapa? Daripada suluk perangai cara budi pekerti ni. Hak kita sebut mari ni, nama-namanya iaitu timbul masa mana hak kita rayak ke? Timbul masa Qurun yang kedua dan sebagainya. Dan lakab dia tadi itu mari muncul, makna kata jadi tersebar pada Qurun yang ketiga. Sebagaimana menyaksikan oleh sejarah Islam, menzahirkan ini mazhab sufi ni di dalam gelombang cara mikir yang mula-mula sekali nak menzuhudkan diri dan sampaikan akhir sekali sampai ke punah akidah menjadikan makhluk dengan khalik itu benar satu. Hak ni kita nak buat beza, hak mana kena, hak mana tak kena. Sebab tu kita nak ngaji, bukan kita nak celah di sini ni. Dia kata kita nak royak dengan cara mudah. Masa ada lagi 5 minit insya-Allah. Dia katakan di sini boleh kita nak buat kesimpulan. Kata ining tatawu, makna ining gelombang ataupun bertukar alik tadi mazhab sufi ni, kalau kita nak idafak kepada zahirnya lepas daripada, zahir lepas daripada Qurun al-khairiyah al-mufaddalah. Tak ada timbul zaman sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Puak-puak ni tak terlibat. Hak tu dalilnya nyata dan jelas bahawasanya tasawuf itu ada dalam jumlah dia itu rangkaian. Banyak rangkaian. Sebab tu Imam Syafi'i ni dia tak mula dah dengan jalan ni tasawuf, dia tolak, dia tak sim. Sebab apa? Sebab ada rangkaian. Dia kena buat beza di antara tasawuf dengan bab zuhud. Ya bab lain-lain.
Demo kata, tasawuf ni salah satu daripada rukun hak Islam lah babul ihsan. Tak, babul ihsan bab lain, bab tasawuf hak kita nak kecek ni bab lain. Di sini kita kena buat beza, ya tak sama. Sebab banyak di dalam tasawuf ni apabila kita pergi itilak tengok, tak lain tak bukan banyak rengkok. Banyak gapa? Banyak rengkok. Tengok bab zikir buat dia. Ni wak wasbah panjang pula. Nampak tu tak? Wak wasbah panjang pula. Saya kata, kalau molek sekali lah kita kata dah. Molek lah kalau kita kata. Dalam masalah kita nak berzikir, iaitu gapo cara kita nak berzikir? Berzikir hak molek sekali tu hak Rasulullah. Cara tu hak zuhud sekali ya. Hak ada uat tadi tu takalluf. Apa makna takalluf? Benda yang pesen kata melampau satu dah. Kerana dia membebankan perkara-perkara yang tak sesuai kita membebankan diri kita. Dah berat di atas diri benda hak bukan-bukan. Tu makna khayalan daripada sufi falsafi. Wak wasbah atau pun dia tak sakut ditekak. Kalau sakut ditekak tu terak situ. Nah, pulah ditekak tu pulah. Baik hak panjang tu pulah duk tekak tak kena pergi kana. Nak royak kata benar apabila tak benar, berat. Supaya ada tak apa nama capa atas kepala tu. Takut orang tak tahu. Kata dia ni umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad dia tahu dengan ais maya tu kesan dah. Kalau nak tak atas kepala, baik tak dahi. Capa catu duk sini tu besar sikit tu dah. Yang tahu ni selipar Nabi ni duk gini. Hak tu pun khayalan ya. Bukan makna kata sungguh selipar tu balah tu. Sebab mereka ini kurang ilmu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kurang dengan sejarah hak para salafus soleh hak jalan mari. Kurang mereka. Walik hak duk masuk dalam mazhab ni boleh orang tak tahu gapo. Waliklah tu. Ya kurang sungguh. Sebab itulah hadis pun tak tahu mari di mana gitu gini. Ya tak tahu. Ayat Quran punya kabung kok dah gitu. Ya gitu ya. Nampak tu tak? Ni dalil hak usah sekali kata orang salafus soleh dulu tak tahu. Dan mereka itu tak masukkan diri dia di dalam ini jalan. Tak. Kalau bak zuhud, okey. Zuhud suku kita kata. Zuhud al-awwalun. Az-zuhad al-awwalun. Mahan ni okey tak ada. Tapi kata tasawuf ni ada. Bukan tak gunanya nama. Sahabat tak ada guna nama gapo-gapo walaupun manhaj. Bahkan jalannya salafus salih ni tak kena malaikat al-kitabi was sunnah. Tu hak dia kena. Hal lain tak. Dan hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun tasawuf seperti mazhab aqadi ni dan suluki ni maka mereka itu seolah kata nakal daripada generasi ke generasi. Kalau hak suluki kita kata hingga lagi. Tapi hak aqadi teruk nah. Aqadi ni pegangnya pelik-pelik Pegangnya pelik-pelik sebab tu je kita duk tengok dia duk royak benda pelik-pelik. Tak ada pelik lah. Muka kata je pegalah tu sungguh. Tanasuh al-arwah pun mari dia. Nampak tak tu? Tanya Nabi hidup-hidup pun mari dia. Benda hak pelik-pelik nanti kita akan dengar. Sebab apa? Sebab mereka ya dalil tadi tu falsafi dia ada dalam otak dia turun ke dalil. Dia turun di dalam pegangnya dia. Daripada keadaan kepada keadaan yang mereka itu berkesan dengan apa nama berkesan daripada jalannya al-Farisiyah dan apa nama Hindiyah dan lain-lain lagi daripada firak-firak hak luar tu pada agama kita. Sebab dalam agama kita tak ada rahbaniyah. Tidak ada nak buat dalam bahasa Sia kata. Tidak ada padri. Tidak ada orang rijaluddin. Tak ada. Tiap-tiap orang kena semaya. Sungguh tak? Tiap-tiap orang kena puasa. Sungguh tak? Tiap-tiap orang kena buat haji. Bukan mana kata demo semaya, puasa, haji. Kita tak. Sebagaimana Almaniyun dah nak sekarang lah ni. Sebab tu ya akaknya rijaluddin orang yang beragama sebagai padri, sebagai sami, sebagai gapo. Gapo mai tanya demo ni. Hak kita awal ni tak tahu gapo. Ini bukan agama Islam yang sebenar. Agama Islam tiap-tiap mukallaf nak mengaji hukum agama, cara faham agama, tiap-tiap orang fardu ain kena reti. Fardul kifayah pun kena reti. Supaya kita itu boleh beragama dan bawa bekalan tiap-tiap diri untuk nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat agama Islam kita yang kita beragama sekarang lah ni.
hakikat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat ini, bukan sebagaimana yang didakwakan oleh tasawuf ataupun sufiyah falsafiyah. Bukan lagu tu. Dengan itu kita kena berhenti sinilah dulu. Moga kata siapa dah masa iaitu sedia, insya-Allah taala kita akan masuk pula tasawuf suluki al-amali, tasawuf falsafi an-nazari. Lagu mana kita nak memperdetilkan? Kita ngaji dah sikit saat ni. Cuma kita nak perdetilkan lagu mana? Biiznillahi ta'ala pada hisah yang lagi akan datang, insya-Allah kita akan kemukakan ilmu ni kepada umat masyarakat dengan cara jelasnya. Biiznillahi ta'ala. Marilah kita pakat ngaji ilmu ni supaya kita boleh jagakan diri daripada cara-cara memikir yang tak kena, dan boleh kita bantukan perkara-perkara yang kena di atas landasan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pada akhir ni sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu pengetahuan kepada kita dan menerimakan kebaikan yang kita kemukakan daripada amalan-amalan yang saleh serta ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.